أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kudrah dan iradahnya. Kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus hidup hingga ke saat dan ketika ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga baginda dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, ulama-ulama, aulia-aulia, tuan guru, ustaz-ustazah, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini sebagai tazkirah yang ringkas, semetik daripada sebuah kitab hadis 40, hadis yang ke-21. Dalam sebuah hadis, an Abi Amru wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu an qal qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Daripada Abu Amru, menurut satu pendapat Abu Amrah Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu an berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah satu perkataan kepadaku tentang Islam yang aku tidak perlu menanyakannya kepada orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Iman, bab yang mengumpulkan sifat-sifat Islam, hadis yang ke-38. Kata pengarang, hadis ini adalah salah satu daripada keindahan Jawami' al-Kalim, ungkapan yang ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam, yang menjadi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun susun katanya singkat, tetapi ia mengumpulkan pokok-pokok Islam kepada si penanya di dalam dua perkataan, iman dan istiqamah. Sudah dimaklumi bahawa Islam adalah tauhid, mengesakan Allah dan taat penuh kepadanya. Tauhid terhasil dengan ucapan aku beriman dengan Allah, dan taat pula terhasil dengan istiqamah, kerana istiqamah ialah melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan,
termasuk di dalamnya pekerjaan hati dan tubuh badan yang berupa iman, Islam dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Surah Al-Fussilat ayat yang ke-6, maka beristiqamahlah, tetap teguh di atas jalan yang betul lurus yang membawa kepada mencapai keredaan Allah, serta pohonlah kepadanya supaya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat rahimakumullah. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah 3 kali cerita pasal dia. Seorang sahabat Nabi yang cukup warak, seorang sahabat Nabi yang tidak pernah tinggal tahajudnya. Ulama-ulama al-muhaddithin ketika membahaskan hadis, terutama hadis ini riwayat daripada Imam Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di antara orang yang cukup zuhud, dan dia begitu hebat dengan kekuatan solat malamnya. Ni sahabat Nabi, nama dia siapa tuan-tuan? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia ada lagi seorang, Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi, tu orang lain. Belakang dia tu ada Al-Thaqafi sama. Ada setengah hadis yang riwayat disebut Abi Amru, ada riwayat disebut Abi Amrah. Dalam riwayat ni disebut 3-3, Abi Amru, ada yang kata Abi Amrah, ada yang kata dia ni siapa dia? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sikit tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni nampak ringkas tuan-tuan, nampak pendek sikit tapi maknanya cukup mendalam yang dibahaskan oleh ulama. Perkara yang pertama dibincangkan dalam hadis ini, satu hari dia berduduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni dia kata, ya Rasulullah, habaklah ke aku sesuatu benda, bagi tahu kat aku sesuatu benda yang aku tak perlu tanya dah kat orang lain. Dapat daripada kamu ni ya Rasulullah, aku boleh pegang dia sampai aku mati. Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi sebut qul li fil Islam. Nabi kata, katakanlah satu perkataan kepadaku tentang Islam. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi kata, katakan kepadaku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Qul li fil Islam, ucapkanlah aku beriman dengan Allah. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu qala qul amantu billah. Nombor satu perbincangan yang ulama sebut ni tuan-tuan, nombor satu, jalan untuk berjaya bukan takat dunia tapi hingga ke akhirat. Nombor satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibincangkan dalam hadis ni apa tuan-tuan? Nombor satu, pokok pangkalnya ialah akidah. Ada juga yang meriwayatkan ulama-ulama hadis yang menceritakan bahawasanya hadis ini hadis mula-mula di awal-awal zaman sadrul Islam. Islam masih di peringkat permulaan. Nabi nak bagi satu motivasi. Nombor satu, apa cerita sekalipun, nombor satu Nabi sebut apa? Pokok pangkalnya beriman dulu dengan Allah, perbetul akidah dulu. Tiap-tiap hari kita dengar kalimah tauhid ni tuan-tuan. Tadi lepas sembahyang kita zikir la ilaha illallah. Tiap-tiap hari Tok Bilal azan pun ada la ilaha illallah. Baru lahir pun ada perkataan la ilaha illallah. Dalam salat pun ada. Lafaz tasyahud, lafaz dalam tahiyat akhir. Benda yang nombor satu ditekankan oleh Nabi, nombor satu beriman kepada Allah. Kena jaga akidah ni sungguh-sungguh, sebab inilah perkara asas di dalam Islam. Akidah sejahtera, akidah baik, akidah sihat, akidah tidak songsang, akidah tidak sesat, akidah tidak menyeleweng. Inilah yang akidah yang tidak tergelincir daripada track
yang telah ada. Bukan kata dia tak ada akidah. Akidah. Ada akidah, tetapi adakah akidahnya itu akidah yang sahihah? Akidah yang benar. Akidah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Orang tua kita dulu tuan-tuan hayun duit pun dia suruh apa? La ilaha illallah. Kita bisa cerita dah. Nah. Siapa buat lagu tu? Awak tak buat lagu Hindustan ke? Lagu dangdut ke? Siapa suruh kalimah tu? Nah. Sehingga kan ada orang tua-tua dulu, kalau berlaku apa-apa dalam rumah ni, dia pesan apa orang tua-tua dulu? Hang baca la ilaha illallah 40 kali. Yang ni bukan hadis lah. Yang ni orang tua-tua dulu. Tapi pasal apa no? Pasal apa kalimah la ilaha illallah? Nah. Allah sebut lagi dalam Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah, Allah sebut dalam Quran. Bukan tekat kita nak kita dapat Islam je, tu yang kita doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Nampak simple ya doa ni tuan-tuan, tapi memberi makna yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bukan tekat kita nak beriman hari ini saja, bahkan kita nak beriman dan kita nak terus menerus beriman kepada Allah sehari demi hari. Setiap kali bila kita lepas solat, keimanan kita itu semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Bukan setiap kali kita solat keimanan itu berkurangan. Nah, yang ni yang dibincang oleh ulama tuan-tuan. Kita semayang hari ni tuan-tuan, kita rasa kalau kita buat satu graf, tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan ambil pensel, ambil pen, tuan-tuan buat satu graf dalam bulan ni. Oh, kalau kita meniaga, kita pandai pula graf jualan, graf kita duk tengok pasal kes COVID-19, kita nak bagi kita nak turunkan graf tu kan. Ini kita nak bagi naik bagaimana kualiti keimanan kita kepada Allah. Apa yang kita buat setiap hari yang iman kita ni siapa pun tak boleh goyah. Kita buat apa tuan-tuan? Nah, sembahyang. Adakah sembahyang yang kita sembahyang tu sembahyang yang benar-benar sembahyang? Solat kita itu solat yang benar-benar solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Satu pesanan yang kita tengok dalam, tuan-tuan tengok dalam media-media masa di Timur Tengah, catatan ulama Timur Tengah. Nah, salah seorang ulama yang menyebut apa tuan-tuan, salah seorang ulama Al-Azhar, disebut apa? Disebut zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka ada masa setiap hari sama macam kita, 24 jam sama, tak lebih tak kurang. Tapi 24 jam mereka tu 24 jam yang mereka ditarbiyah oleh baginda Nabi SAW, yang mereka berasa sangat tenang. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang mendapat endorsement daripada Nabi SAW menjadi calon ahli syurga, confirm syurga. Nah, kita tuan-tuan dalam seharian kita, daripada kita bangkit pagi tadi, kita buka-buka mata, alhamdulillah aku hidup lagi pagi ni, kan? Contoh. Sampai kita nak tidur malam sekali balik, dah pun tengah hari sekali tidur saat ke lagu mana ke. Kita try tengok tuan-tuan, apakah aktiviti yang kita buat, kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Islam tidak menghalang untuk orang beriadah, bersukan, makan, melakukan aktiviti seharian. Silakan, kalau kena pada caranya, ia akan menjadi juga sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah.
Kita nak buat daripada kita bangkit pagi sampailah kita tidur balik, semua tu jadi ibadah kepada Allah. Nak buat macam mana? Nak sembahyang 24 jam ke Ustaz? Tak. Kita nak kaitkan semua aktiviti yang kita buat itu bersangkutan dengan agama Allah. Dan ini sangat penting tuan-tuan. Aktiviti seharian kita hidup sama macam zaman para sahabat, sama masanya sama, tetapi keadaannya berbeza. Lebih-lebih lagi kita hari ini dengan cabaran yang begitu banyak tuan-tuan. No? Tambah hari ini tuan-tuan ni, orang tak boleh pergi sekolah. Ada 2-3 orang kawan telefon anak dia kata apa, duk ingat cikgu garang dari sekolah. Rupanya bila mak ayah dia jadi cikgu, mak ayah dia lagi garang pada cikgu. Ni benda ni tuan, ni. Tak kawal yang ni di musim cuti ni habis. Ni benda ni tuan-tuan. Nah. Semua orang perlu, bukan tak perlu. Anak perlu, semua orang perlu. Tapi bagaimana cara menggunakannya ke arah ke jalan kebaikan. Anak kita guna, dia tak lalai. Siapa yang nak kena cek? Adakah kita bagi kat dia, nah, hampir ambil buat kerja sekolah, kita biar terus kat dia? Dah. Jangan tuan-tuan. Dan dia mula hanyut, susah. Kita kena pastikan dia main apa, dia chatting dengan siapa, dia buat apa, kat mana. Kadang-kadang buat kerja sekolah sat dia meleluk kolej yang lama. Nah, ini perkara nombor 1 tuan-tuan. Bukan takat kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman dengan ajaran yang dibawa, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita nak istiqamah hingga kita mencapai kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Antara perkara yang disebut oleh ulama untuk istiqamah ni apa dia tuan-tuan? Untuk istiqamah dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perjuangan kehidupan kita ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi saat yang begitu getir kita di musim COVID-19 ni, yang pergerakan kita terbatas, kita tak bebas seperti dulu, kena pakai mask, kena jaga jarak, kena jaga SOP dan sebagainya. Macam mana? Apakah tamparan ataupun peringatan daripada Allah kepada kita? Ulama selalu kaitkan bila berlaku sesuatu wabak dan bencana, ulama suruh buat apa tuan-tuan? Nombor 1, tubu ilallah. Allah tak akan angkat wabak dan bala ni tuan-tuan sekiranya hamba-hambanya tidak kembali kepadanya, tidak bertaubat kepadanya. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata-kata Syekh Al-Imam Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, Allah takkan angkat bala tuan-tuan. Kenapa? Kerana manusia ni sudah semakin terpesong, sudah semakin jauh. Bagaimana kita nak istiqamah? Mestilah melazimi dengan perkara-perkara yang semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kena yang kedua, mesti mengelakkan terus daripada perbuatan-perbuatan maksiat. 2. Yang ketiga, ulama sebut apa tuan-tuan? Jangan tinggal Quran. Sibuk lagu mana pun, setiap hari pastikan ada waktu yang kita boleh buka Quran dan kita boleh baca Quran. Nombor 4, ulama pesan apa tuan-tuan? Jaga makan dan minum. Kenapa Ustaz? Apa kena mengena jaga makan dan minum? Tuan-tuan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita nak yang halalan, thayyiban, bukan takat itu saja, wa mubarakan, halal, baik, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sumber perolehan rezeki yang kita bawa balik kepada rumah kita, yang anak kita makan, isteri kita makan, keluarga kita makan, adakah solid daripada sumber yang halal? Kalau betul solid daripada sumber yang halal, banyak aspek tuan-tuan.
Daripada duit mana? Ya, awak balik beras, awak balik ikan, awak balik ayam, awak balik daging. Tapi beli daripada duit mana? Beli daripada siapa? Peniaga tu siapa? Nah, ulama bincang sampai macam tu tuan-tuan. Nah, sampai ada seorang ulama, nah, seorang ahli sufi dalam ketika zaman Harun Ar-Rasyid. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, aku akan berasa sangat malas untuk beribadah apabila aku makan daripada tangan orang yang tidak salat kepada Allah. Tuan, no? Bukan suruh tuan-tuan pergi tanya tuan-tuan nak beli silmak abang sembahyang subuh pergi tadi. Tak, bukan suruh tanya sampai aku tu. No? Jenuh tuan, kita tak boleh beli, duduk tanya soalan tu dulu. No? Cukup kita tengok di segi luarannya, bagaimana auratnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana perilaku, tingkah lakunya. No? Tuan-tuan, kita makan makanan yang sumber yang meragukan, yang syubhah, benda sumber yang walaupun statusnya mungkin halal, makanan tu memang ada tulis halal, tetapi daripada sumber yang mana, duit yang macam mana. Nah, sebab ni akan mengakibatkan apa tuan-tuan? Mengakibatkan bila kita makan, anak bini kita makan, dia akan menyebabkan kita semakin susah untuk taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah. Tuan-tuan ingat senang. Nak sampai satu tahap, dia jaga tengah malam, cuih dia terus mangkit. Cuih, tuan-tuan faham tak cuih? Dia boleh mangkit terus, pergi ambil wuduk, dia boleh solat tahajud. Oh, nak dapat tu ingat senang dah. Dia melengkak tu, dia kalih kot ni, dia kalih kot ni. Dia mangkit duduk, dia tidur balik. No? Nak dapat orang yang boleh semayang, yang dia boleh nak menunaikan semayang tengah malam ni tuan-tuan, senang. Dia tak rasa beban, dia rasa macam semayang waktu biasa. Bukan senang nak dapat tuan. Waktu orang semua tengah tidur. Nah, Tok Guru selalu kata apa tuan-tuan? Hampa nak tahu macam mana hubungan hampa, makanan hampa makan tu diberkati ke tak? Tok Guru saya kata apa tuan-tuan? Tok Guru saya kata, jaga tengah malam senang nak mangkit ke susah nak mangkit? Payah tuan-tuan. Nah, nak didik hati kita ni supaya semakin dekat dengan Allah. Setiap hari, setiap saat yang berlalu ni kita tak boleh patah balik. Kita sedang menghitung hari, bilakah saat dan ajal kita untuk kembali kepada Allah. Nah, musim Covid ke, luar musim Covid ke, wallahu a'lam. Dah, dia tak kena Covid tapi dia mati pun ada. Nah, dia tak pergi mana pun, duduk di rumah mati pun ada. Dia jaga SOP mati pun ada, tak jaga mati pun ada, semua ada. Sebab tu akidah ni tuan-tuan setiap hari. Sebab tu antara yang disebut oleh ulama, tajdinu imanukum bila ilaha illallah. Nah, kita nak terapkan la ilaha illallah dalam hati kita ni tuan-tuan, agar terpancar dalam kelakuan kita, dalam akhlak kita, dalam sahsiah kita seharian sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, mengamalkan syariat dibawa oleh Rasulullah, bukan takat ending dia tangtu saja, bahkan nak istiqamah, nak beramal terus sehingga kita mati, kita kembali semula kepada Allah. Nah, dia setiap hari tuan-tuan kita nak tengok apa kita punya speedometer kita tu, kan? Kelajuan kita naik turun kita tu sebelum nak tidur. Cuba kita tengok hari ni apa yang aku buat. Bagaimana dengan ibadah solat tu?
Aku semayang ni, semayang cukup dah, tak tinggal dah. Tapi semayang, tuan-tuan, semua orang dia tahu macam mana dia semayang. Dia boleh fokus ke, dia tak boleh fokus ke, dia boleh concentrate, dia boleh khusyuk ataupun tidak dalam solat. Dia tahu level mana dia semayang, dia tahu. Sampai mati kita kena belajar ilmu pasal semayang, tuan-tuan. Kena cari. Adakah kita dah menjadi sampai satu tahap orang yang intizarus salah, orang yang duk tunggu nak sembahyang? Kadang-kadang kita ni yang kata, tuan-tuan, saya sendiri pun dia kalut dengan apa, tahu? No? Dia jadi ghalid, dia jadi, kadang-kadang kita ni sama, saya pun sama. Nah, yang kita nak jaga, tuan-tuan, sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ada ilmu, kita dah beriman kepada Allah, dah beriman kepada Rasulullah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak istiqamah. Nak terus kekal. Sikit pun tak apa, tuan-tuan, tetapi biar istiqamah, berterusan. Dengan hari ni dia pulun semayang 1000 rakaat, baca Quran habis satu Quran, lepas tu tak baca dah 2 tahun. Oh dia. Biar sikit-sikit. Pepatah Arab sebut qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Dalam keterbatasan masa ni, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk peringatan kita pada kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya, hamba Allah yang menjaga akidahnya, hamba Allah yang terus istiqamah dalam jalan menuju kepadanya. Jalan yang diridai, jalan yang diberkati, jalan yang mendapat naungan payungan rahmat para malaikah Allah. Kita nak dapat, tuan-tuan, kita nak husnul khatimah. Kita nak berjaya bukan takat dunia, bahkan kita nak berjaya juga di akhirat. Bukan takat nak berjaya dan dunia dan akhirat saja, bahkan kita nak juga kita ini mendapat pengakhiran usia kita, pengakhiran yang baik. Dia bukan duduk tak duduk, di ending dia boleh terus baik. Dia mesti ada jalan, ada usaha untuk dia nak dapat martabat imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Setiap orang tak sama, tuan-tuan, tak sama. Graf tiap-tiap orang tak sama. Performance tiap-tiap orang tak sama. Kitalah yang boleh menentukan apakah usaha yang kita lakukan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan rasa selesa dengan amal ibadah yang kita dah buat. Kita jangan rasa selesa. Rasa selesa itu satu benda yang sangat bahaya untuk kita. Kita nak ada semangat, semakin kita nak belajar, semakin kita nak upgrade, semakin kita nak meningkatkan kualiti seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Quran, ayat Quran tadi, tuan-tuan, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Istiqamahlah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, tuan-tuan. Banyak istighfar dan jangan lupa banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu, tuan-tuan, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu daripada kelemahan, kekurangan dari saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi imtihan dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.